Assalamualaikum semua adik-adik, jangan lupa subscribe dan share dan like. Kali ini kita belajar Rasulullah ikutanku Pendidikan Islam tahun 1. Adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ialah kita bersolawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey, Toyib. Sekarang kita tengok adab berselawat kepada Nabi SAW. Di antaranya kita boleh selawat contoh al-mithal sebagai contoh, Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita ucapkan keberkatan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga baginda keseluruhan. Insya-Allah sama-sama kita cuba memperbanyakkan selawat kepada baginda tercinta. Taib. Sekarang kita tengok adab berselawat kepada adab para sahabat. Maksudnya Rasulullah ni didampingi oleh 4 orang arba'ah khulafa ar-rasyidin, kalau kita faham lah. Yang penting Rasulullah SAW ada arba'ah, yakni 4 sahabat Rasulullah yang paling setia dengan Rasulullah. Di antaranya yang pertama ialah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kita panggil Abu Bakar? Kerana Abu Bakar ni ialah membenarkan setiap perkataan yang keluar daripada Nabi Muhammad SAW. Semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, Abu Bakar lah orang yang pertama yang membenarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tayyib. Sebab itulah ia digelar sebagai Abu Bakar yang membenarkan setiap perkataan ataupun kata-kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Tayyib. Yang kedua ialah Umar Al-Khattab. Kalau kita faham, Umar ni merupakan seorang dahulunya, dia bukan orang Islam, dia bukan menganut agama Islam. Bukan menganut agama Islam, tetapi disebabkan dia terdengar suaranya adik Fatimah membaca surah Al-Taha, maka lembutlah hati dia dan memeluk agama Islam dan menjadi antara orang yang paling penting dalam Islam, yang mana orang yang paling penting backup lah, yang sentiasa tolong agama Allah Ta'ala. Umar Al-Khattab ni dia garang, dia garang sangat-sangat. Kalau diriwayatkan satu hadis, kalau syaitan dia tengok Umar lalu jalan yang sebelah kanan, tentu sekali dia tidak berani, syaitan tidak berani melalui jalan yang Umar lalu tadi. Begitulah kuat dan keimanan tinggi kepada Allah Ta'ala menyebabkan syaitan sendiri takut. Kita lagilah, kalau kita lagilah syaitan suka ganggu. Ni Umar dia special, mumayyizat. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya ialah yang ketiga, thalathah ma yata'allaku, berkaitan dengan iltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana adik-adik kita faham iltizam? Iltizam ni maksudnya kita macam lebih kurang takriban istiqamah lah, kan? Kita istiqamah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh al-mithal, contoh yang mudah yang boleh kita faham dengan jelas, iaitu contohnya kita ambil sunnah Rasulullah yang sunnah makan. Okey, baik, tayyib. Bila kita makan, alhamdulillah Allah Ta'ala yang bagi rezeki dekat kita, kita pertama bersyukur, kita ucap alhamdulillah. Tayyib. Kemudian bila kita selesai makan, kita pun akan membaca doa, alhamdulillahillazi at'amani wasaqani waja'alni minal muslimin. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang bersyukur dan jauhkanlah saya daripada
azab api neraka. Okey, dua kesinambungan yang boleh kita faham di situ ialah apabila kita baca doa selepas makan, hadis riwayat Muaz Anas bin Juhani diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang mengucapkan kalimah doa tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dosa-dosa dia akan terhapus sebelum itu. Tengok begitu dalam. Sebab kita mengucapkan kalimah yang baik, Allah Ta'ala bagi rezeki, kita ucap perkataan-perkataan yang baik, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Sebab kita semua ni az-zunub, berdosa. Saya sendiri yang spoken pun berdosa juga. Jadi kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Kan kita ni semuanya bukan sempurna. Jadi kita berusaha untuk membaiki diri kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah, dengan kita mengambil sunnah makanan yang diajar oleh Nabi SAW. Beres. Gambar apa kat semua? Okey, seterusnya yang ke-arba'ah, yang keempat, iaitu berazam kepada diri kita untuk apa, adik-adik? Untuk menziarahi makam Rasulullah SAW. Maksudnya begini ya, apabila kita bercakap menziarahi makam Rasulullah ni, ia sesuatu yang tempat yang jauh. Maksudnya jika kita diberi peluang, fursah zahbiyah, peluang kemasan untuk pergi ke sana, pergi ke Madinah, kita akan tentu sekali menziarahi makam Rasulullah SAW yang terletak di Masjid Madinah, kan, di Madinah. Maksudnya kenapa tempat itu sangat istimewa? Sebab tempat itu di dalam masjid satu, yang kedua ramai orang yang datang di pelosok negara untuk menziarahi makam Rasulullah dan memberi salam kepada Rasulullah, agar salam kita ni didengar ataupun disambut oleh Rasulullah SAW. Jadi kita memang perlu nak syafaat daripada Rasulullah. Yang penting kita banyak berselawat di atas muka bumi ini dan membuat perlakuan yang baik-baik untuk Allah Ta'ala terima amalan kita, insya-Allah. Yang kedua ialah tempat makam Rasulullah SAW ni dipagari ataupun dihiasi pagar yang tinggi sedikit, yang berkaligrafikan tulisan yang cantik-cantik, yang khot yang keemasan, supaya orang hias, supaya cantik lah, dapat beza. Makam Rasulullah, makam para sahabat Abu Bakar, Umar berdekatan dengan makam Rasulullah juga ialah makam isteri tercinta. Siapa dia isteri tercinta Rasulullah? Iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ataupun ummahat al-mu'minah, kan? Bagi orang mukminah, Aisyah juga sebagai orang yang sangat penting selepas Khadijah radhiyallahu anha, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ada peluang ni, Allah Ta'ala bagi peluang, kita pergi dan kita mengucapkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sama-sama doa ada rezeki kita sampai ke sana. Ustaz pun belum lagi, insya-Allah ada rezeki kita sampai. Begitu ya adik-adik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.